وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Bila mereka ni tidur, tuan-tuan tak payah tanyalah di negara mana apa semua, yang tu khilaf lagi sengit di kalangan para ulama. Di Jordan pun ada, di Turki pun ada, 5-6 tempat semua Ashabul Kahfi. Sampai ke Yaman, yang mana satu ni Ashabul Kahfi kan. Kena tahu ke di mana ustaz ni, nak kena tahu negeri mana? Tak payah, macam saya sebut di awal tak Ustaz. Apa sifat mereka, apa mereka buat, apa bantuan yang Allah bagi. Walaupun mereka duduk dalam gua, senjata tak ada, duit tak ada, Allah nak selamat macam mana daripada raja zalim hak nak bunuh mereka. Allah tidurkan mereka. Bila dah tidur sampai ratus tahun ni tuan-tuan, apa bantuan yang datang? Tuan-tuan tengok. Dan engkau akan lihat matahari ketika terbit cenderung ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Maksudnya gua ni tuan-tuan luas. Dalam gua tu dia agak luas. Fajwah, ulama kata makan wasi', tempat yang luas. Jadi bila mereka duduk dalam tu, tubuh badan mereka Allah bagi kena cahaya supaya tak rosak. Tubuh badan mereka Allah bagi kena cahaya. Inilah ni. Engkau melihat matahari terbit, waktu matahari naik tu badan mereka semua kena cahaya matahari supaya tak rosak. Kemudian cenderung ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri. Zatas shimal ni kata para ulama, angin lembut pula yang mai pada waktu malam daripada arah syamal, daripada arah syamal. Gharb barat, syamal utara. Ustaz noh? Syamal janub ke utara? Syamal. Gharb barat, syarq timur, syamal janub. Syamal utara kan. Yang mana tengok ni terjemah ni? Cenderung ke arah kanan dan bila tenang melihat ke arah kiri. Kata para ulama tafsir, bila malam pula Tuhan buat mai angin-angin lembut ni pula bagi kena tubuh badan depa supaya tubuh badan itu tetap terpelihara. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat 18. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Saya baca terjemahan terus. Dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur. Apa huraian ayat ni tuan-tuan? Rupa-rupanya Ashabul Kahfi tak sah, yang remaja tadi ni, bila mereka tidur dalam tu, mata mereka buka dan celik seperti orang hidup. Supaya mereka buka mata kena cahaya matahari dan mata mereka elok, kata ulama. Kalau dia tidur 309 tutup mata terus, rosak tuan, rosak. Tubuh badan pun kalau simpan dari satu tempat yang gelap ni, kulit kita tak kena cahaya matahari, rosak. Kulit manusia ni dia kena juga ni cahaya matahari ni, kita kena bagi lalu juga supaya dia sihat. Dan bila malam, kulit kita mesti jangan ada cahaya langsung. Bila malam dia nak gelap yang segelap-gelapnya supaya dia boleh bergerak dan berehat dengan sepenuhnya. Sebab tu tak sihat siapa tidur dia buka lampu malam tu kan, tu tak sihat. Tuan-tuan pergi tanya, saya belajar juga dulu kan, dia kena gelap yang segelap-gelapnya barulah kita sihat. Allah SWT bagi cahaya dan juga angin malam ni dekat kumpulan yang tidur ni. Mereka ni seolah-olah mereka jaga daripada tidur, iaitu kata para ulama tafsir, mata mereka celik pejam supaya waktu celik tu kena cahaya matahari dan elok. Kemudian tuan-tuan, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatas shimal, dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Balik-balik macam mana tuan-tuan? Macam ni. Ashabul Kahfi tidur, Tuhan yang angkat duduk macam tu. Sekejap duduk macam tu, Allah Ta'ala angkat belah ni lah. Sepanjang hari, sepanjang 309 tahun itu,
Sebab apa? Sebab yang macam saya sebut saat manusia ni kalau dia tidur macam ni, setahun saja dia akan jadi melecong di belakang ni. Ni hak hidup dengan kita ni. No? Hak mana yang anak-anak malas dah, anak-anak main saling pampers macam tu je. Lepas 2-3 bulan baru angkat melecong. No, di belakang tu. Dia boleh berlubang dan akhirnya dia boleh berulat. Allah Azza wa Jalla nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Nampak? Baru kita faham aja. Rupanya Tuhan yang gerakkan badan depa mai ke kanan, mai ke kiri sepanjang hari. Bukannya setiap masa tuan, banyak setiap masa rosak pula tulang kan. Ikut kita lah. Kita kalau tidur pun cuba tanya dengan isteri kita ke suami kita ke, kita akan bergerak sikit. Kan? Bergerak itulah setengah jam ke 2 jam sekali, ikut tahap kepuasan masing-masing lah. Nak kata ke apa atau. Kemudian kami balikkan mereka kanan dan kiri. Ni wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Sedang anjing mereka menghulurkan 2 kaki depannya dekat pintu gua. Tuan-tuan sekalian, ulama sebut dalam Quran ni tuan-tuan senarai tengok binatang berapa yang Allah sebut binatang dalam Quran. An-namlu semut, an-nahlu lebah, al-fil gajah. Lagi apa dia? Cepat. Siapa sebut? Al-baqar lembu. Yang paling banyak Allah sebut ialah kalb sebanyak 4 kali. Anjing tuan-tuan, anjing ni kira dengan manusia ni dia binatang yang hina ke mulia tuan kita kalau kita lah masyarakat Islam ni. Bukan hina macam mana, dia maksudnya binatang yang orang Islam suka ke binatang yang orang Islam tak suka. Anjing ni bila sebut kat orang Islam dia jadi binatang yang orang Islam tak rapat dengan dia. Bukan kita nak kata hina no. Kadang-kadang manusia lebih hina pada binatang. Kan? Jadi bila sebut anjing ni, tetapi ulama kata cuba tengok Allah sebut nama anjing di dalam Quran. Kerana apa? Anjing dalam surah Kahfi ini disebut namanya kerana dia berkawan dengan orang-orang soleh. Allahu Akbar. Kalau anjing yang berkawan dengan orang soleh dimuliakan oleh Allah, apatah lagi manusia yang berkawan dengan orang-orang soleh, lagi-lagilah dimuliakan oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan, ada nasihat daripada Nabi suruh kawan dan ramaikan kawan-kawan daripada orang-orang yang soleh. Dalam tempoh yang sama, masa yang sama, jangan menghina orang-orang yang zalim dan buat maksiat. Jangan hina mereka. Jangan tengok mereka dengan pandangan hina. Allah, Islam tak bagi kita hina. Cumanya Islam kalau nak kawan rapat, cari orang soleh. Kerana orang soleh ni kata Rasulullah, kalaupun kamu tak buat benda yang dia buat, kamu akan dapat bau wangi-wangian daripadanya. Mesti buat juga sikit. Kawan rapat kita kaki masjid. Tiap-tiap malam kilik kitab pi masjid, pi surau, pi masjid, pi surau. Sebulan 20 kali pi. Kita duk berkawan dengan dia. Walaupun kita tak ikut dia pi masjid, pi surau, akhirnya bila rapat dengan dia, lah kali tak apalah. Satgi sebelum pi mancing kita singgah pi kuliah tu. Lekat juga kat dia kuliah tu. Sebab dia kawan rapat dengan orang hak suka masjid, suka kuliah ni. Bulan pertama lekat 2 kuliah, bulan kedua lekat 3 kuliah, bulan 3 akhirnya dia buat benda hak kawan baik dia buat. So dalam Islam ni tuan-tuan, betapa Allah suruh cari kawan yang baik. Kalau anjing pun kawan dengan orang baik, nama dia disebut dalam Quran. Ni anjing ni. Apatah lagi manusia bila dia kawan dengan orang baik. Dalam syurga selingan. Satu kumpulan para kawan-kawan daripada doa. Macam kita lah, kita atas muka bumi ni semua ada kawan rapat. Ni kawan rapat kita ada 6 orang, ada orang kawan rapat. Kawan rapat ni bukan sahabat, bukan kawan ramai, sahabat ni. So dalam syurga sahabat-sahabat ni berhimpun, kawan-kawan ni ada sekumpulan berhimpun. Dia kata, ya Allah, depa bincang sama-sama depa, tanya satu orang kawan tak ada. Hampa ingat tak dulu ni kita duk kawan baik ni daripada kampung sampai sekolah menengah, lepas tu baru keluar universiti bawa masing-masing. Kawan kita dulu ni 12 tahun kawan daripada kecil, daripada darjah 1 tu
Lepas tu ingat, nampak tak dalam syurga? Ish, tak nampak. Pusing habis dah, tak nampak. Hak kawan kita Aling kata, aku nampak duduk dalam neraka. Ni 5-6 orang ni duk bincang sama-sama lepas. Semua kawan-kawan yang soleh, yang Allah bagi masuk syurga. Imam Hasan Basri cerita. Kemudian mereka pun minta, ya Allah, tak ada maknalah nikmat yang kami dapat kalau kawan kami itu tak masuk syurga. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Syafaat tuan, syafaat. Lalu mereka pun pergi neraka. Allah pun keluarkan kumpulan ini, seorang ni daripada neraka. Keluar ni. Penduduk neraka tanya, dia ni keluar daripada neraka mati syahid ke? Lepas tu tak, bukan mati syahid. Dia ni keluar daripada neraka, ayah dia Nabi ke? Tak, bukan ayah dia Nabi. Lepas pun tanya-tanya, akhirnya orang pun jawab, dia keluar daripada neraka syafaat kawan-kawannya yang soleh. Waktu tu penduduk neraka kata, fama lana min syafi'in. Ini ayat Quran. Wala sadiqin hamim. Roginya kami, tak ada orang boleh bagi syafaat, iaitu daripada kalangan kawan-kawan yang rapat. Wala sadiqin hamim. Keluarlah dia ni kerana syafaat kawan-kawan dia. Nampak tuan-tuan? Bagi kenal orang soleh ramai, untung kita insya-Allah.